So kat sini anda boleh tengok di burusamalaysia.com, website burusamalaysia.com, ada banyak sebenarnya nama broker yang ada di Malaysia ni. Sebenarnya 29 lah secara spesifiknya. So nombor 1 Melaka Securities, FA Securities. Yang ni bukan ranking saya tak tahu dia susun ikut apa. Dia tidak ranking lah sebenarnya. Dia bukan ranking dan secara kebetulan Melaka Securities mungkin ada dekat atas sekali. Saya tak, ini bukan bias lah, dia memang ada, saya just ikut turutan macam tu je. Tapi kat sini pun anda boleh lihat lah beberapa broker yang mungkin anda sendiri tak pernah dengar. Sebagai, tak nak bagi contoh lah, nanti terasa lah broker tu kalau saya sebut kan. So kalau anda lihat di sini, mungkin ada yang tak nampak, nampak kot. Mungkin ada beberapa broker yang tak pernah dengar sebab ada kawan saya, kita terlibat dalam dunia saham kan, tiba-tiba ada kawan, kita tahu member kita terlibat dalam dunia saham. So dia tanya saya, sekian broker ni boleh percaya ke scam je? Lepas tu saya pun tengok nama broker tu, kalau kita dah biasa dengan dunia saham memang sekali pandang memang tahulah. Ni betul, ni memang legitnya broker lah. So saya cakap, oh bagus, ni memang betul lah. So boleh buka account CDS dengan dia, dengan kalau ada lagi persoalan macam ni, kau boleh tengok dekat ni lah burusamalaysia.com. Kat situ boleh tengoklah segala nama broker yang ada. Mungkin yang biasa kita dengar adalah juga kan RHB Investment ke. Tapi kalau yang nama-nama pelik-pelik ni mungkin kita tak pernah dengar. Kalau anda macam ragu-ragu, better anda check dululah di burusamalaysia.com. Okay? Kan better macam kita yang baru bercimpung dalam bidang saham ni, memang sumber rujukan kita Bursa Malaysia lah. Betul. Takut kita ni di scam lah. Ni paling senang, paling mudah untuk kita semua. Rujuk je www.burusamalaysia.com. So untuk next ni saya ambil daripada website KLSE IT Investor. So IT Investor ni memang sangat famous lah untuk pelabur-pelabur runcit. Tapi kaum Cina memang suka tengok kat sini sebab sini banyak info. Diorang selalu kadang-kadang yang newbie tu bahayalah, kena baca komen tu, jangan terlalu apa orang panggil, percaya dengan komen-komen yang dia bagi sebab kita kena buat tapisan seterusnya. So kat sini apa yang ditunjuk adalah senarai nama broker dengan dia punya brokerage fee, trading limit, dia punya beza dia lah. Trading limit, payment method, special offer. So kat sini ada sekali dia bagi rating atau bintang. Saya tak pasti, mungkin gabungan daripada semua special features ni, dia bagilah bintang tu. Dan kita boleh tengoklah beberapa contoh. Saya tak nak pergi deep sebab benda ni benda yang detail. Tapi antara benda yang kita boleh lihat ialah broker fee. Itu memang benda yang sangat ketara, dia punya beza, broker fee. Dan juga kalau tengok kat sini mungkin ada cash upfront, dia disediakan pembukaan akaun CDS tu secara cash ke, kontra ke. So kalau tengok kat sini macam broker yang kita di Mahir Saham iaitu M+ memang mendapat 5 bintang lah. Mungkin sebab utama dia adalah charge dia yang bagi saya tak pasti, kalau sebelum ni dia antara yang paling murah dan saya rasa sekarang ni memang paling murah lah, iaitu RM8 je. Sekali beli RM8, sekali jual RM8 tanpa termasuk kos-kos yang lain lah seperti stamp duty dan sebagainya. Okay. Tu yang senarai tu 29 tadi ya, ke ada tambahan lagi? 29. Itu apa yang Cik Wan tadi sebut adalah list lah atau senarai broker saham di Malaysia yang maknanya daripada Bursa Malaysia Cik Wan yang sudah diselia lah oleh Bursa Malaysia. Kan banyak sangat broker tu kan Cik Wan? Betul. Macam mana apa perbezaan yang paling ketara lah antara broker-broker ni? Sebab mungkin ada yang baru lagi atau mungkin sudah lama. Dia nak buat account CDS ni tapi tak tahu nak pilih macam mana. Macam biasa soalan tu memang soalan yang menarik sebab dia memang kena dengan diri saya lah. Dulu masa mula-mula saya terlibat dalam dunia saham, anda boleh follow Facebook saya. Saya memang kadang-kadang saya cerita, ni Facebook personal. Kadang-kadang saya cerita macam mana saya bermula dengan saham. Saya ceritakan lah, masa mula-mula saya terlibat dengan saham ni memang tak tahu broker ada banyak, ingatkan sama je semua. Saya pun buka lah dekat satu bank investment ni sebab saya punya sifu masa tu dia cakap buka je lah sini, senang. Sama-sama pakai broker yang sama, senang nak cerita kan. So saya buka lah dengan broker tersebut tanpa mengambil faktor berapa harga broker dia, apa kelebihan dia bagi, advisor mana yang tolong kan. So bila dah buka dengan broker tersebut, saya tak tahu. Bila dah jumpa dengan ramai-ramai trader, so dia orang cakap, kenapa kau buka akaun dengan broker tu? Lepas tu saya tanya kenapa? Dia cakap dia punya charge tinggi gila kot. Lepas tu, lebih kurang je kot. Takkanlah kita beli saham RM1,000, RM1, RM2 pun nak berkira kan. So bila dah lama-lama, makin lama dalam dunia saham, makin jumpa dengan trader-trader ni, dia pun suggest buka dengan certain broker yang lebih murah lah dia punya charge. So point dia kat sini, nombor satu, perbezaan antara broker ni bagi saya
kita tengok kita ni jenis pelabur yang macam mana. Kalau kita jenis pelabur yang selalu jual beli saham ataupun intraday short term, saya suggestkan untuk tengok dia punya faktor utama kita ialah dia punya charge dia lah, broker fee. Kita kalau boleh kita ambil yang paling murah. Yalah, kalau kita boleh tengok kat sini, ini saya ambil daripada website www.redangkau.com, tapi saya rasa website ni dah tak ada. Dan gambar ni pun dah bertahun-tahun lah, sebab saya tengok ni zaman 2015, zaman 2017 dah ada dah ni. Dan apa ni, harga dia mungkin berubah lah, tapi ni mungkin dah tak berapa nak valid. Tapi kita tengok perbezaan, ni mungkin zaman dulu ni, kita kena double check lah balik. Kalau kat sini kita boleh tengok untuk harga saham yang kalau kita beli RM2,000, M Plus hanya RM8 lah, dan punya geng-geng dia pun yang sama harga dengan dia RM8, UOB, Rakuten dan juga Hong Leong. Yang lain tu tak nak cakap nama, ada yang sampai RM30, ada yang sampai kebiasaannya RM28. Sekali beli RM28, sekali jual RM28. So kalau tambah 2 tu sudah RM56. RM56. Broker saja, broker fee saja, tanpa kira dia punya stamp duty. Apa lagi tu? Stamp duty dengan 3 cas lagi tu. SST. Ada satu lagi, stamp duty. Kalau anda ingat boleh tolong ingatkan balik. Stamp duty dan juga tak ingat. Astagfirullahalazim. Anda tulislah kalau anda ingat satu lagi. Okay. So kalau tiga charge tu memang semua tempat sama, semua broker sama, cuma beza dia broker fee tu. Kalau anda di M Plus bawah RM2,000 memang RM8, sampai sekarang macam tu lah. Bawah RM5,000, RM8 kita tengok kat sini. Kalau melainkan anda punya makin besar, anda punya modal tu makin besar lah dia punya charge dia. Satu lagi Cik Wan ni, clearance fee. Clearance fee, okay, terima kasih. Clearance fee, terima kasih Nik Muhammad Marwan. Okay. So sebelum tu ada satu komen, tadi ada mungkin takut terlepas. Assalamualaikum, nak tanya perlu ke kita buka banyak akaun CDS? Ni satu komen yang menarik dah terbaca komen lah sebab takut terlupa, takut terlepas. Waalaikumsalam. Perlu ke? Persoalan dia perlu ke kita buka? Sebelum tanya perlu ke, kita kena tanya boleh ke buka? Jawapan dia boleh tak buka banyak broker ni? Boleh. Boleh? Boleh. Jawapan dia memang boleh lah. Kalau anda nak buka sebanyak mana yang boleh, boleh lah. Maksudnya kalau tadi ada 29 broker, anda nak buka 29 broker pun tak ada masalah. Tapi tengok, perlu ke, soalan yang kedua, perlu ke kita buka akaun banyak-banyak CDS? So kalau saya, masa mula-mula terlibat dengan dunia saham, memang kita sentiasa improve diri kita, nak belajar. So ada teknik mid term, ada teknik long term dan ada teknik short term lah. So apa yang saya buat ialah saya cuba bahagikan 3 akaun yang berbeza, 3 teknik yang berbeza. So satu akaun saya guna untuk long term, satu akaun saya guna untuk mid term dan satu akaun saya guna untuk short term. Supaya kalau kita beli akaun tu, misal kata kita biasa beli jual beli saham tiap hari kan, kalau kita beli satu saham yang untuk long term, tiba-tiba ada dalam akaun kita, nampak macam terganggu lah. Kalau kita punya portfolio tengah merah, kalau kita nak trade pun rasa macam tak sedap. So better kalau kita asingkan teknik-teknik ni, macam kata mid term, long term dengan short term. Long term satu akaun, mid term satu akaun dan short term satu akaun. So kelebihan dia apa? Kelebihan dia kita tak terganggu lah emosi kita. Nombor 2, kalau kita nak beli saham yang long term ni, kita tak perlulah tengok dia punya broker fee dia, sebab tak adalah terasa sangat kan, sebab kita jarang jual beli. So walaupun besar tapi tak apa, sebab kita tak tengok tak jual beli saham tiap hari kan. So itulah nombor 1. Tadi saya jawab boleh tak buka dengan banyak akaun, broker yang berbeza, boleh lah. Nombor 2, perlu ke buka? Bagi saya kalau anda memang nak amalkan 3 teknik ni, long term, short term, mid term, better kena ada akaun yang berbeza lah. Tapi bila makin lama lastly anda akan sesuaikan diri anda, mungkin anda lebih prefer mid term, so lastly anda akan fokus kat satu broker je lah. Yang lain tu mungkin anda simpan untuk jangka masa yang panjang. Okay? So harapnya terjawab, perlu ke tidak buka akaun CDS yang banyak. Boleh buka banyak, yang penting broker yang berbeza. Cuma kalau anda buka M Plus satu, anda tak boleh buka akaun yang kedua di M Plus jugalah. Maknanya kena broker yang berbeza lah. Kena broker yang berbeza. Okay. So balik kita punya tajuk, tadi saya dah cerita perbezaan nombor 1 adalah dia punya charge. Dan ini memang bagi saya adalah benda yang paling penting lah, iaitu charge, benda yang kita kena consider. Okay. Kalau lagi-lagi kalau kita adalah short term trader. So kesimpulan untuk perbezaan antara broker ni ialah yang pertama broker fee.
iaitu yang tadi charge tu. Nombor 2 platform. Platform ni saya tak sempat nak sentuh dengan lebih panjang. Mungkin akan datang kita akan cerita lebih detail. Cuma platform antara broker ni berbeza. Ada yang sama, ada yang lain. Sebagai contoh macam yang sama kalau M+, mungkin sama dengan Maybank, mungkin sama dengan UOB kalau tak salah saya. So platform dia sama. So nombor 2, kalau ada platform yang lain, orang kata ada certain platform broker yang lain saya tak nak sebut, dia punya platform dia okey juga. So boleh anda buka account dengan broker satu lagi tu. Kemudian anda boleh pakai je lah kan platform yang dia ada tu. Tapi jual beli buatlah dekat broker yang lain. Okay. So tu platform. Perbezaan platform pun mungkin ada yang lain, mungkin ada yang sama. Dan nombor 3 adalah service oleh broker atau advisor lah. Sebagai contoh kalau kita duduk di satu tempat tu, jauh daripada M+. So dekat dengan kita punya tempat tu ada broker lain. So kalau anda rasa itu lebih memudahkan dan servis broker tu atau dealer kat situ dia boleh tolong anda, boleh tunjukkan A to Z. So saya rasa lagi baik walaupun dia punya broker fee dia agak tinggi tapi mungkin memudahkan anda untuk jual beli saham. So better lah anda pergi ke Remizer macam tu. Macam kita di Mahir Saham pun, Remizer kita Tuan Mahir alias, kita cuba sedaya mungkin untuk servis ataupun serve kita punya klien-klien kita ni. Antara benda yang kita buat apa dia Fiza? Setiap minggu kita adakan kelas kan. Betul. Selasa dengan hari Khamis kita adakan kelas yang lebih detail lah. Kalau sekarang ni mungkin kita ajar benda-benda yang agak basic, perbezaan antara broker. Tapi hari Selasa lepas kita belajar pasal apa? Analisis volume price. Volume price analysis lah, itu memang ilmu yang sangat mahal. Kalau anda buka akaun dengan Tuan Mahir ataupun dengan kami Mahir Saham, memang banyaklah kelebihan. Tu satu je yang saya sebut. Sebenarnya banyak lagi kelebihan yang lain. Antara dia kelas platform, kita akan ada kelas teknikal dan sebagainya. Okay? Kita juga ada group support lah. Yang memang aktif lah 24 jam. Betul. So 3 benda ni. Yang pertama, kesimpulan dia, beza antara broker ni bagi saya, anda kena lihat broker fee dia. Nombor 2, dia punya platform dia interaktif ke tak. Nombor 3 ialah servis oleh broker ataupun advisor. Okay?